اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana dengan hidayah dan taufik daripada Allah dapat sama-sama kita berada di dalam satu majlis ilmu. Mudah-mudahan kehadiran kita dengan niat ikhlas kerana Allah akan dibayar ganjarannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah malam ni kita sambung kuliah kitab ya. Kita menggunakan kitab Bahrul Mazi jilid yang ke-17 karangan Syekh Idris Al-Marbawi rahimahullahu ta'ala. Jadi malam ni kita masuk muka surat 69 ya. Sampai apa? Betul tak? 69 bawah sekali tu bawah di bawah tu Rumi sama-sama 69 Rumi kita berhenti yang mana? 70 sampai tahun ni Okey. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Jadi kalau kitab yang Rumi itu muka surat 70. Kata musannif sambungan hadis, wa tadnu syamsu minhum fabalaghan nasu minal ghammi wal karbi ma lam yutiquhu ma lam yutiquna wala yahtamiluna. Kata musannif, dan hampir daripada mereka itu manusia yang berada di mahsyar ni. Dia kata oleh matahari. Jadi ini hadis ni cerita tentang syafaat. Macam mana berlaku pi minta syafaat tu. Jadi keadaan nak pi minta syafaat tu depa teruk. Manusia ni dia teruk dah. Suasana tu dia tak tahan dah lah. Dengan bala yang Allah Taala bagi, ujian yang Allah Taala hantar masa duduk di mahsyar tu. Jadi hadis ni kata watadnu syamsu, antara ujian yang dihadapi oleh manusia ketika di mahsyar ni, dia kata, dan hampir daripada mereka itu oleh matahari. Matahari ini terlalu dekat dengan manusia ketika itu. Jadi keadaan bahang panas ni, saudara kata, matahari duduk jauh pun tak tahan, tambah matahari duduk dekat. Seperti barang yang tersebut dahulu. Ada dah dia sebut sebelum ni, sejengkal kan, peluh manusia tu berpeluh. Maka sampai orang-orang itu daripada duka cita dan bala barang yang tiada kuasa mereka itu manusia menahannya barang, dan upaya mereka itu menanggungnya. Jadi manusia ketika ni tak boleh nak tahan dah, tak boleh nak tanggung dah ujian ni. Berada di mahsyar, tak tahu kesudahan tau. Kalau tahu kata tunggu nanti akan ada penyelesaian, tak apalah, ni tak tahu bila. Dalam keadaan terdesak ni, tak tahan azab tu. Dia kata daripada kesusahan dan azab yang tak tahan ni kerana barang yang mengena mereka itu, barang yang dikenakan di atas manusia ketika itu, daripada kesusahan dan azab. Dan kerana itu jadi lemah semua orang, dan dhaif belaka, tak larat belaka dah, tak tahan. Dulu di dunia kemas sampai di hadapan Allah di mahsyar esok, semua jadi macam ni, jadi lemah, jadi dhaif, jadi tak larat dah. Tiada semuanya tahu buat apa. Jadi manusia ketika tu tak tahu nak buat apa. Kalau bahasa ini panggil blur kan, blur, tak tahu nak fikir apa, nak buat apa lepas ni, tak tahu. Punya dahsyatlah azab. Kalau kita fikir satu perkara yang menyebabkan manusia ni tak boleh berfikir, dahsyat benda tu. Sampai tak boleh nak buat apa, tak tahu nak buat apa.
Maka pada waktu itu zahir bertambah zahirlah kepenghuluan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kelebihannya daripada makhluk. Ni kata hikmah dia. Salah satu bila manusia ni teruk tak tahu nak buat apa, masa tu Allah Taala nak zahirkan kelebihan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni. Pasal orang lain tak boleh buat apa ni. Dia kena Nabi Muhammad. Orang lain tak boleh buat apa. Nah, masa ni baru nampak penghulu tu, Sayyidun Nas tu. Yang Nabi sebut ana sayyidun nasi yaumal qiyamati. Akulah penghulu bagi sekalian manusia hari kiamat. Jadi siapa pun tak boleh buat keputusan apa, melainkan aku yang akan urus semua. Di sini nampak Dan semua orang memulangkan apa perkara dan apa hal mustahak amnya, umumnya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barulah manusia ni tak tahu nak buat apa, terfikir dah, ni kena cari Nabi Muhammad lah. Tak boleh buat apa dah ni. Ni kata kelebihan Nabi Muhammad. Sebab tu jadi umat Nabi ni hebat. Ni salah satu kehebatan yang Allah Ta'ala tunjuk esok. Sebab tu bila Nabi tahan nyawa kena bagi. Tu sahabat Nabi bila Nabi panggil, dia pun akan guna satu perkataan yang masyhur lah. Bila Nabi seru, wahai Anas, wahai Omar, jadi dia pun akan sebut gini, bapa aku, mak aku tebus akan kau ya Rasulullah. Makna dia aku akan guna mak aku, ayah aku jadi penebus. Kalau sekiranya hang ditawan, penawan tu minta mak aku, ayah aku ganti, aku akan bagi. Tu sahabat Nabi. Nak cerita hak Nabi ni kena tak. Lepas pada Allah tu Nabi lain tolak tepi semua. Pasal ni baru kita nampak. Kita tahu sampai tahap tu Nabi ni kelebihan dia mengatasi semua makhluk. Tak ada siapa boleh mengatasi kehebatan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Daripada sudut makhluk, dia nombor satu. Bila setengah orang dia terlalu mengaji, tak tahulah dia mengaji lagu mana, dia sampai naik peringkat Nabi Muhammad tu lah Tuhan. Berat. Dia pergi sampai Nabi Muhammad ni sebenarnya dia lah Allah, Allah tu Muhammad. Berat menana. Kan dia masalah Nabi ni mulia, tapi taklah sampai peringkat Tuhan. Tuhan ni bukan makhluk, Nabi tu makhluk. Makhluk bukan Tuhan. Yang Tuhan ni panggil Khaliq gitu. Tapi dah mengaji sesak gitu, syaitan pun main peranan. Tu yang ada golongan menganggap Nabi Muhammad tu Allah, Allah tu Nabi Muhammad. Sedangkan Nabi Muhammad ana sayyidun nasi, aku ni penghulu manusia, bukan Tuhan. Tapi kita ni mengaji tak apa nak faham mana apa, ataupun mengaji ni sesak ke apa, dia pergi kot tu. Ni fayaqulun nasu ba'duhum li ba'din ala tarawna ma qad balaghakum ala tanzuruna man yashfa'u lakum ila rabbikum. Masa ni baru nyata syafaat tu. Dia kata, maka bila teruk suasana manusia ni tak tahu nak buat apa, maka berkata orang-orang itu, yakni manusia yang berada di mahsyar, setengahnya manusia bagi setengah. Bila dah tak tahu nak buat apa, baru mari benda ni, baru jadi. Dalam keadaan terdesak ni, setengah manusia bercakap dengan setengah manusia yang lain. Kata apa? Tidakkah sekalian kamu lihat apa yang mengenai sekalian kamu? Ni suara setengah manusia tu berkata. Dia kata, tak nampak ke benda hak kita kena ni? Tak berasa ke? Kalau bahasa kita lah. Tidakkah sekalian kamu nampak akan apa yang sampai pada diri sekalian kamu? Tak nampak lagi benda hak duk kena ni? Hak kita duk rasa ni tak nampak lagi ke? Bercakap setengah manusia kepada setengah. Kata, kena apa sekalian kamu tiada rundingkan dan fikirkan siapa syafaatkan sekalian kamu kepada Tuhan kamu, supaya mudah-mudahnya lepas kita daripada huru hara ini. Baru dia keluar perkataan syafaat.
Dah teruk sangat tak tahu nak buat apa, barulah berkata manusia, tak terfikirkan kita nak pergi cari seseorang yang boleh bagi syafaat, minta ke Tuhan lepaskan kita daripada huru-hara ni, tak tahan dah ni. Tu keluar syafaat dah. Sebab tu syafaat tu benda pasti tu, benda yang ada sungguh. Ni berlaku masa ni. Dan tentu kita akan masuk syurga ataupun yang masuk neraka dengan jalan berhisap dan lainnya. Selesailah kita di sini. Kalau kita pergi jumpa seseorang yang boleh minta syafaat daripada Allah ni, minta syafaat kepada Allah, tolong kita ni, yang mana masuk syurga, masuklah syurga. Yang mana masuk neraka sebab dihisap, dihisap lah, selesailah kita, tak payah duk tunggu tak tahu apa ni. Ada. Fayakulun nasu ba'duhum li ba'din alaikum bi adama fayatuna adama fayakuluna anta abul bashari khalaqakallahu biyadihi wa nafakha fika min ruhihi wa amara al malaikata fasajadu laka ishfa' lana ila rabbika ala tara ma nahnu fihi ala tara ma qad balaghana. Ni baru cari manusia ni. Bila mari pandangan ataupun cadangan macam tu, barulah mereka ni kata, bila sudah berkata setengah mereka itu bagi setengahnya seperti yang di atas itu, kita pergi carilah orang bagi syafaat ni, minta kepada Tuhan ni. Lalu berkata setengah orang bagi setengahnya, dia kata lazim oleh sekalian kamu dengan Adam. Baru keluar nama Nabi. Nabi pertama Nabi Adam. Jadi bila duk sembang dia kata, sungguh juga no, kita duk teruk ni tak ada siapa dah boleh tolong ni, melainkan ada seseorang yang dia boleh bagi syafaat. Dia minta kepada Allah, kita pergi cari dah. Bila duk sembang lagu tu, bangkitlah setengah ni. Dia kata lah ni macam ni, kita pergi cari Nabi Adam. Dia kata lazim oleh sekalian kamu dengan Adam, dengan Nabi Adam. Dan pada satu riwayat mengatakan, riwayat lain sebut macam ni, pergi sekalian kamu kepada Nabi Allah Adam alaihi salam. Jadi apa dia kata lah ni macam ni, jom kita pakat pergi jumpa Nabi Adam, minta kat dia, suruh dia minta kepada Allah. Maka pergi mereka itu kepada Nabi Adam alaihi salam. Manusia ni pun bergerak pergi cari Nabi Adam. Tuan-tuan bayangkanlah, manusia ketika tu banyak. Bayangkan daripada umat dulu, umat akhir zaman ni kumpul semua di situ, dengan jin dengan manusia. Tuan-tuan bayangkan nak cari tu. Nak cari tu satu hal lah, ramai ni cari juga Nabi Adam alaihi salam. Nampak? Bila sudah, dia kata maka pergi mereka itu kepada Nabi Adam alaihi salam dan dicari di dalam makhluk yang ramai itu. Duk cari, perhati tengok mana makhluk, mana Nabi Adam ni. Bayangkan nak jumpa, teruk dah tu. Kan, dapat dah orang panggil apa? Kaedah nak selamat diri di mahsyar, nak pergi jumpa Nabi Adam. Nak pergi itu satu hal nak cari. Duduk ramai-ramai manusia nak cari, bayang kan? Teruk. Cari punya cari. Bila sudah mereka itu jumpa akan dia Nabi Adam, lalu berkata mereka itu manusia baginya, bagi Nabi Adam, wahai Adam, engkau bapa sekalian manusia. Kata, bila manusia ni jumpa Nabi Adam, perkataan pertama yang keluar, dia pun panggil lah, wahai Nabi Adam, engkaulah bapa sekalian manusia. Tu Abu Bashar dia panggil. Tu gelaran Nabi Adam, Abu Bashar. Abu Bashar, Abu tu bapa, Bashar tu manusia. Cuma ada sebahagian ulama dia tambah Abu Bashar awal, bapa manusia yang pertama. Sebab ada bapa manusia yang kedua. Bapa manusia yang kedua ni kena kepada Nabi Nuh alaihi salam.
Nabi Nuh ni dipanggil bapa manusia yang kedua. Nabi Adam ni bapa manusia yang pertama. Kenapa Nabi Nuh tu dapat pangkat bapa manusia kedua? Sebahagian ulama kata kerana pada zaman Nabi Nuh yang selamat ni atas bahtera. Yang tak naik bahtera ni semua tenggelam, mati habis. Termasuk anak dia yang bernama Kan'an tu. Kan Nabi Nuh ni ada 4 orang anak. Anak pertama dia nama Kan'an. Kan'an tu tenggelam dalam banjir tu. Yang Nabi Nuh kata, mai lah naik bahtera ni. Dia kata tak apa, saya nak pergi panjat gunung. Gunung tu boleh menyelamatkan saya. Bungkus dengan gunung-gunung tadi. Mari ombak besar, sapu dengan dia sekali. Itu Kan'an nama dia. Kemudian yang naik bahtera dengan Nabi Nuh tu 3 orang lagi. Sam bin Nuh, Ham bin Nuh, Yafit bin Nuh. Jadi Sam bin Nuh ni lah keturunan Arab dipanggil Abu Arabi. Bapa keturunan Arab, lahir daripada Sam bin Nuh. Kemudian Ham bin Nuh. Ham bin Nuh ni dipanggil Abu Sudan dipanggil. Abu Sudan ni orang kulit hitam, kulit gelap. Dia ni keturunan Ham bin Nuh tu, Afrika tu. Ham bin Nuh. Kemudian seorang lagi nama dia Yafit bin Nuh. Yafit bin Nuh ni keturunan Abu Tuk, Turki. Tu keturunan Yafit lah. Lahir daripada Yafit bin Nuh, orang Turki berbala. Kemudian lahir juga daripada keturunan Yafit ni Ya'juj wa Ma'juj, keturunan Ya'juj dan Ma'juj. Sebab tu Nabi Nuh dipanggil bapa manusia kedua. Bapa manusia pertama Nabi Adam alaihi salam. Tu depa panggil, wahai Adam, engkau bapa sekalian manusia. Hanglah bapa bagi segala manusia. Dia kata, dan sekalian kami ini anak cucu kamu. Anak cucu kamu ni, kami ni anak cucu hang lah. Sebab tu kita nak sebut Bani Israel tu. Bani tu dia anak cucu tau. Anak cucu cicit piok tu lah, orang panggil Bani. Bani Israel. Anak cucu cicit Nabi Yaakob tu. Israel tu Nabi Yaakob. Sebab dia bahasa Ibrani. Isra tu makna dia hamba. Il tu makna Allah. Hamba Allah tu. Anak cucu hamba Allah tu, Bani Israel. Cuma gelaran Nabi Yaakob ni Israel, hamba Allah. Tapi orang Yahudi ni dia punya jahat lah. Bukan jahat biasa ni, jahat gila-gila ni. Dia ni dia boleh ubah sesuatu benda beri jadi lain. Salah satu depa ubah Israel tu, depa ubah makna. Kita faham Israel hamba Allah. Dia ubah Israel tu, dia tulis orang yang mengalahkan Tuhan. Tak gila babi. Dia tukar Israel. Dia bubuh dalam kitab Taurat, Israel ni siapa? Orang yang mengalahkan Tuhan. Gila tak gila? Sebab tu nama Yaakob ni, Bani Israel ni, dia faham kata Nabi Yaakob ni pernah mengalahkan Tuhan. Tuhan turun ke dunia, jadi rupa manusia, lawan tumbuk. Kalau bahasa kita, lawan Gusti dengan Nabi Yaakob. Lepas tu pula Nabi Yaakob menang. Wayang. Ni Yahudi ni. Dia punya ubah benda tu. Sebab tu bagi dia Tuhan ni pernah kalah. Bila Tuhan tu pernah kalah, dia samsingnya. Sebab dia rasa dia boleh kalahkan Tuhan. Sebab ada orang mengalahkan Tuhan. Sebab tu dia Israel tu orang yang mengalahkan Tuhan. Dia bila sebut Bani Israel, anak cucu cicit Nabi Yaakob. Nampak tak? Dia sampai tahap tu dia pun ni. Sebab tu kita sebut zuriat kan, keturunan. Jadi manusia yang pergi jumpa Nabi Adam tu akan mengaku macam tu. Dia kata, kami ni anak cucu kamu wahai Adam. Kami ni bukan orang lain, anak cucu hang lah.
Ni kami mai ni nak minta tolong Kami ni anak cucu. Kesihanlah akan kami. Sungguhnya engkau itu telah dijadikan Allah dengan tangan kudratnya. Tu manusia hak jumpa Nabi Adam cakap macam ni. Kami ni anak cucu hang, kesianlah kat kami ni. Lagipun hang ni Allah Ta'ala jadi dengan tangan kudrat dia. Tu dia kata. Dan ditiupnya Allah padamu daripada rohnya. Allah Ta'ala tiup roh kepada hang pula. Tahu. Yakni diberinya akan dikau jiwa yang menjadikan engkau bersifat hayah. Allah Ta'ala jadikan hang ni ada sifat hayah hidup. Dan disuruhnya Allah malaikat sujud padamu merendah diri. Maka sujud merendah diri semuanya malaikat bagimu. Ni dia puji dah. Manusia yang dijumpa Nabi Adam tu, dia puji Nabi Adam tu. Kemudian bila dah puji, dia kata syafaatkanlah kami ini kepada Tuhanmu. Tu matlamat dia lah. Dia kata boleh tak beri syafaat dekat kami ni, minta kat Tuhan tak, kami tak tahan lah ni. Nampak Nabi Adam ni, dia minta kat Nabi Adam. Apalah sudahnya kami ini tinggal di dalam azab yang tiada tentu akhirnya. Kami ni tak tahu lagu mana duduk dalam azab ni teruk ni, yang tak ada kesudahan ni. Dia kata, tidakkah engkau lihat akan azab dan dera yang kami ada di dalamnya, di dalam azab dan dera? Tak nampak dah manusia yang jumpa Nabi Adam. Tidakkah engkau pandang yang sungguhnya telah sampai kepada kami? Apalah hal kami ini? Tolonglah pinta apa kesudahannya kami ini kepada Tuhanmu. Tolonglah Zat, kami ni tak boleh, tak duduk lah, tak boleh duduk lah. Tak tahu duk mikir nak buat apa pun tak tahu dah ni. Tolong Zat, minta beri Tuhan beritahu apa kesudahan kami ni. Nak tunggu ni sampai bila? Nak selesai ni bila ni? Tolong Zat. Manusia. Maka bila didengar oleh Nabi Adam akan segala perkataan orang-orang itu, manusia yang dijumpa dia bercakap ni, Nabi Adam pun dengar lah. Habis clear dah. Yang demikian maka ia pun lalu menjawabnya. Bila Nabi Adam tengok permintaan manusia ni, dengar, kemudian dia pun jawab lah. Fayaqulu lahum Adamu inna rabbi qad ghadibal yawma ghadban lam yaghdab qablahu mislahu wa lan yaghdaba ba'dahu mislahu wa innahu qad nahani anis syajarati fa asaitu nafsi nafsi nafsi. Ini perkataan Nabi Adam. Ingat boleh? Dia kata apa? Maka berkata Nabi Adam alaihi salam bagi mereka itu manusia yang pergi jumpa dia tu. Dia kata apa? Bahawasanya Tuhanku sungguhnya telah murka pada hari ini akan sebagai murka yang tiada murka dahulunya seumpamanya. Nabi Adam jawab. Nabi Adam kata hari ini Tuhan murka, tak pernah berlaku lagi murka macam ni. Makna dulu ni Tuhan murka juga, tapi tak sampai tahap ni. Hari ni Tuhan murka ni tak pernah berlaku, kata Nabi Adam. Yang dahulu murka tu tak macam ni. Ni murka sungguh ni, kata Nabi Adam. Nampak tak? Dan tiada murka kemudian daripadanya murka ini seumpamanya. Makna kata hari ni Tuhan cukup marah ni tak pernah berlaku. Dulu tak pernah berlaku, ke depan pun tak akan berlaku macam ni. Hari ni memang marah sungguh, kata Nabi Adam alaihi salam. Manusia hari itu dapat maklumat. Hari yang Allah paling murka ialah hari kita berada di mahsyar. Nabi kata tak ada lagi kemurkaan Allah tahap ni. Dulu tak pernah murka macam ni, ke depan pun takkan murka macam ni. Makna hak ni paling dahsyat sekali, kata Nabi Adam. Kemudian dia kata apa?
Dan sungguhnya telah ditegahnya Tuhan akan daku daripada menghampiri pohon kayu. Maka derhaka aku akan suruhnya Tuhan. Nabi Adam pun cerita alasannya. Dulu Tuhan larang aku, jangan pi dekat pokok ni, pohon kayu ni. Tuan-tuan buka dalam tafsir Nurul Ihsan, jilid yang pertama ada, jilid yang keempat ada, surah Ghafir. Dia akan sebut tentang pohon kayu yang ditegah Nabi Adam pi tu. Sebahagian ulama tafsir kata pokok gandum. Pokok gandum tu dilarang Nabi Adam pi dekat pokok tu. Makan lagi lah tak boleh, pergi dekat pun tak boleh. Jadi sebahagian ulama tafsir kata pokok gandum. Dan ada sebahagian ulama dia tafsir pokok kurma yang dilarang tu. Masa Nabi Adam duduk dalam syurga tu lah. Tapi Nabi Adam ni pi juga. Jadi dia cerita balik ni, Tuhan larang tegah aku pi di pohon tu, tapi aku pi juga, aku engkar. Tu dia kata aku derhaka akan suruhnya. Jadi hari ni nafsi, nafsi, nafsi. Diri aku, diri aku, diri aku. Aku tak peduli orang lain lah. Minta maaf banyak lah. Hari ni aku tak upaya. Sebab aku rasa aku pun teruk ni. Aku pun takut tak selamat ni. Pasal aku pernah buat silap. Derhaka. Ni perkataan Nabi Adam. Dan kita akan dengar benda ni. Bermakna benda ni akan berlaku hak macam kita baca ni. Di masyarakat esok jumpa Nabi Adam, kalimah yang Nabi Adam sebut nafsi, nafsi, nafsi. Nak buat macam mana? Tak tahu nak buat. Nabi Adam tak boleh beri syafaat. Senyap semua. Nak buat apa? Tengok. Jadi bila dia sebut hadis ni, Nabi sebut Nabi Adam ni ada derhaka. Okey. Kemudian dia kata masalah 37. Adam derhaka Tuhan itu. Tajuk dia, masalah kita nak bincang ni, Nabi Adam derhaka. Berdasarkan hadis tadi, hak Nabi sebut tadi, Nabi Adam akan buat pengakuan kata aku ni pi buat benda yang Allah tegah. Okey. Jadi berlakulah buat benda yang ditegah dipanggil haram lah. Jadi bolehkah seorang nabi dia buat benda haram? Itu persoalannya. Seorang nabi buat benda haram. Kita belajar tauhid ni, tak tahulah kita apa dah khatam banyak. Salah satu benda yang kita belajar, sifat yang wajib bagi rasul ataupun seorang nabi. Bila belajar kitab tauhid kita jumpa lah sifat yang wajib bagi rasul ataupun seorang nabi ni. Ada setengah kitab dia sebut 3 sifat yang wajib tu. Ada setengah kitab dia sebut 4. Jadi bila kita detailkan, pertama sidqun, benar. Seorang nabi wajib benar. Yang pertama. Kemudian sifat yang kedua, wajib bagi seorang nabi amanah. Okey? Sifat yang ketiga, tabligh. Tu, kalau hak sebut 3 sifat. Kan? Kalau sebut 4 sifat, dia tambah lagi. Sebelum tabligh dia tambah fatanah, cerdik. Kemudian baru tabligh jadi 4. Bila faham sifat tu wajib, makna dia sifat ni mesti. Tak boleh tak ada pada seorang rasul. Jadi bila sebut benar, benar perkataan, benar perbuatan, benar azam, benar i'tiqad, tu benar. Tak boleh cakap bohong ya. Takkan berlaku. Mustahil bohong. Yang pertama. Kemudian bila bincang sifat kedua, dipanggil amanah. Bila sebut amanah, ulama dia tafsir kata amanah ni kalau terjemah bahasa mudah kita duk mengaji ni, kepercayaan. Orang kepercayaan, amanah. Orang amanah, orang boleh percaya. Maksud amanah kalau bab sifat yang wajib, dia akan sebut gini: orang yang tidak melakukan benda makruh. Ingat boleh?
orang tidak melakukan benda makruh. Makna Nabi ni ataupun Rasul ni, benda makruh dia tak akan buatnya. Jadi bila benda makruh dia tak buat, benda haram lagilah tak buat. Jadi bila ayat ni derhaka, makna benda haram lah tu. Jadi macam mana seorang Nabi dilantik oleh Allah buat benda haram? Nampak tak? Dia jadi tak kena. Benda ni jadi aku duk mengaji Nabi ni tak buat benda haram. Jangan kata haram, makruh pun tak buat. Tiba-tiba Nabi Adam derhaka pula. Macam tak kena. Yang ni kena detail ni. Dia macam ni. Bila kita menafikan sifat amanah tu, contoh sifat amanah tu wajib, kita pergi buang sifat hak wajib pada seorang rasul, boleh jadi kufur tu. Tu bahaya dah tu. Macam sifat yang wajib bagi Allah 20 hak detail tu, kita ambil salah satu daripada hak 20 hak wajib ni kita buang, kita nafikan. Contoh, Allah ni ada kudrah, wajib. Kita kata Allah ni tak ada kudrah. Jadi apa? Orang yang menafikan Allah ni tak ada kudrah, kufur. Sebab dia akidah. Jadi bila mari bab Rasul, kita kena iktikad Rasul ni amanah, tak buat dosa, tak buat benda haram. Kena pegang ke tu. Kalau Rasul pergi buat benda haram, kita ni disuruh ikut Rasul. Jadi benda haram pun boleh buat juga. Sebab tu dia kena faham molek ni. Pasal kalau silap faham, bungkui ni derhaka ni. Jadi ulama jawab, perkataan derhaka yang Nabi Adam sebut tu, makna dia rasa benda tu derhaka pada diri dia. Tak sepatutnya dia buat benda ni. Dia rasa benda ni derhaka. Sebab apa? Sebab dia pangkat dia tinggi. Kena ingat, Nabi ni pangkat tinggi. Jadi kalau hang Nabi, benda ni sepatutnya tak layak hang buat, sebab hang Nabi. Tapi kalau hang orang biasa apa ni, tak apalah. Itu kita duk sebut contoh tu. Tok Imam pi rumah kenduri ada karaoke. Tok Imam pi karaoke boleh? Dia pergi ambil mic, dia kata mic saya aku nak karaoke sedahlah satu lagu. Dia tarik lagu P. Ramlee apa? Kena tak? Tok Imam tu pi minta mic dekat rumah kenduri, dia penyanyi je. Ugiran tu dia tarik lagu P. Ramlee ke benda. Orang tengok kemas mana? Tak kena. Pasal pangkat dia imam. Kalau orang biasa, orang tak kata apa. Tapi bila Tok Imam, tak kena lah. Tu maruah ni. Jadi bila Rasul, benda ni sepatutnya dia tak buat, dia pergi buat. Bila dia pergi buat, dia rasa benda ni tak kena. Tu ulama jawab. Sebab tu dia ada sebut kaedah kalau kita belajar kan. Kaedah dia hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Ingat molek tu. Hasanatul abrar, kebajikan bagi orang yang buat baik. Orang yang buat baik, benda ni baik. Tapi kalau orang muqarrabin, orang yang pangkat tinggi, benda tu sayyiat, benda tu jahat. Kalau orang pangkat dia tinggi, benda yang dia buat ni tak bagus. Tapi kalau orang tu bukan pangkat tinggi, benda ni biasa, tak ada masalah. Jadi Nabi Adam bercakap atas dasar dia ni pangkat tinggi, dia tak layak buat benda ni. Jadi dia kata derhaka, gitu Sebab kalau kita iktikad Nabi derhaka, jam tu yang hari ni ada orang pegang Nabi cakap bohong tu. Jadi bila dia bohong, dia sandar ke Nabi. Gila sungguh. Bila dia cakap bohong, dia nak beri boleh bohong tu, dia kata Nabi pun bohong. Nampak? Itu bahaya tu. Bila dia tak tunai janji, dia pergi pegang. Nabi tu pun tak tunai janji. Tak berat mana? Ambil di mana benda tu? Hang belajar di mana Nabi bohong tu? Hang belajar di mana Nabi tak tunai janji? Man pandai-pandai hang. Nabi tak boleh bohong, dia wajib benar. Nabi tak boleh khianat, dia mesti amanah. Nampak tu? Kena faham lagu tu. Jadi Nabi Adam bercakap sebab dia rasa tak patut aku buat benda ni, sebab aku Nabi.
Tu dia kata aku derhaka. Nampak? Tu kadang-kadang benda ni kita kena detail kan tau. Takut kita duk iktikad di hati tu. Alah kita buat dosa pun tak ada masalah. Nabi Adam membuat dosa. Berat. Dah nama Nabi kan kita duk belajar. Nabi ni dia maksumun. Seorang makhluk yang Allah Ta'ala pelihara daripada buat dosa. Tu Nabi. Mama boleh buat dosa Nabi. Jadi dia bercakap atas dasar dia ni orang tinggi, orang hebat, orang pangkat besar. Jadi tak sepatutnya dia buat benda ni. Tu ulama jawab supaya kita jangan iktikad Nabi tu salah. Tu kena faham molek tu. Ni Nabi Adam. Derhaka tu pada pihak dia. Kalau ikut hakikat sebenar, dia bukan derhaka. Pasal benda tu nampak macam larang. Hakikat dia bukan larang. Macam dia kata wala taqraba hadhihi syajarah. Bila terjemah jangan kedua kamu. Jangan tu macam larang lah. Jangan kedua kamu hampiri pokok ni. Ayat tu, ayat Quran tu. Jadi bila kita terjemah, zahir dia nampak larang. Hakikat sebenar bukan larang. Ulama kata bukan larang. Hakikat sebenar ni ikut hang lah kalau bahasa dia. Ikut hang lah, nak makan lah. Kan, hang tak makan sudah macam tu. Tapi ayat dia nampak larang lah. Pasal apa boleh kata lagu tu? Sebab kita sendiri pun guna kadang-kadang bahasa tu. Anak kita degil. Jenis duk kerabat ni, kerabat. Panjat dinding lah, panjat macam-macam. Satu hari kita balik-balik tengok dia duduk atas dinding lah, Spiderman. Kita pun kata kat anak kita, naik lagi. Naik lagi. Dia tak naik lagi, dia turun. Sepatutnya kita suruh tu. Kita suruh anak kita naik kan. Jadi sepatutnya dia kena faham suruh. Bila suruh dia kena naik lagi dah. Tapi kenapa dia turun? Faham tak? Kenapa dia turun, dia tak naik? Sebab dia faham bukan suruh. Dia faham turun. Makna ayat kita cakap tu zahir apa? Suruh. Hakikat dia bukan suruh, larang. Nampak tu? Kita sendiri pun guna tu. Jadi kalau kata jangan tu bukan makna jangan makan ikut hang lah. Dan kita sebut dah tadi, salah satu sifat Nabi Adam, dia cerdik. Faham tak? Cerdik. Okey, tuan-tuan fikir gini. Bila kita sebut syurga, Nabi Adam ni duduk dalam syurga. Bila duduk dalam syurga, mewah segala-gala. Masak tak kena, makanan ada belaka dah, pakaian semua ada siap. Betul tak? Jadi masuk dalam syurga ni mewah dah, semua ada. Kenapa Nabi Adam nak turun sedangkan dia duduk tempat mewah lah? Jadi kalau orang tu duduk selesa, orang bagi kita rumah selesa kan, kelengkapan rumah semua cukup kan, kita duduk dalam rumah ni tak kena buat kerja apa, makan pun orang suap semua. Tiba-tiba kita buat keputusan tak mau duduk dalam rumah tu, nak pergi duduk tempat yang kita kena masak sendiri, tempat yang kita kena cari makan sendiri. Cerdik ke bodoh? Kalau orang tanya, hang ni duduk selesa dah, tak apalah saya tak mau selesa, saya nak masak sendiri. Tak ke benak orang ni? Tak cerdik orang ni? Dah hang duduk selesa apa? Takkan dia nak pergi cari tempat tak selesa? Nampak tak? Jadi Nabi Adam tu dia cerdik. Sebab tu ada ulama sebut syurga yang Nabi Adam duduk ketika itu bukan syurga hakiki. Bukan syurga hakiki. Kalau syurga hakiki, Nabi Adam takkan turun punya. Sebab dia cerdik. Nabi kan. Jadi dia tahu. Sekarang ni kalau dia nak masuk syurga yang hakiki, dia kena makan buah ni. Pasal bila dia makan buah ni, dia akan turun ke dunia. Bila dia turun ke dunia, dia akan mati. Nak masuk syurga hakiki, kena mati dulu. Tu ulama sebut. Supaya kesalahan Nabi Adam tu jangan kita dok buat jadi macam satu cara kita nak buat maksiat. Nabi pun buat dosa, Nabi Adam. Jangan buat lagu tu. Tu dia ulama, dia tafsir, dia bagi detail supaya kesalahan Nabi Adam ni jangan kita dok nampak dia buat dosa. Sebab dia Nabi. Jadi dia cerdik. Dia makan buah khudi, dia akan turun ke bumi.
Lepas tu dia akan meninggal dunia, wafat. Bila dia wafat, baru dia masuk syurga yang hakiki. Sebab kalau dia duduk syurga hakiki, buat apa dia nak turun ke dunia? Dengan nyamuk banyak, dengan kelam gelap. Kan waktu Nabi Adam turun ke bumi ni, diturunkan ke bumi ni pada waktu malam. Bila dia turun, dia jadi takut kerana kegelapan. Kan dia dalam perasaan gementar, takut. Tiba-tiba Allah Ta'ala hadirkan fajar. Kan fajar ni mana? Fajar masuk subuh tu jadi cerah. Tu yang sebahagian ulama sebut, antaranya Syekh Daud Al-Fatani sebut dalam kitab dia Maniyatul Musalli tu. Dia kata manusia pertama yang sembahyang waktu subuh Nabi Adam alaihissalam. Dia sembahyang 2 rakaat. Rakaat pertama kerana Allah Ta'ala hadirkan cerah. 2 rakaat syukur pasal duduk dalam keadaan cerah, tak ada dah gelap tu. Tu 2 rakaat, tu hikmah sembahyang subuh 2 rakaat. Nabi Adam alaihissalam. Jadi cuba fikir tengok. Dia duduk tempat yang ada lampu apa semua, nak turun pergi tempat gelap. Cuba fikir tak? Takkan dia ni duduk tempat gelap kena pingat apa semua kena cari ni. Pakaian pun tak ada. Tuan fikir tak? Bermakna cerdik tu wajib bagi Rasul. Jadi dia cerdik dia tahu. Tu sebahagian ulama tafsir lagu tu. Jadi yang kita baca derhaka ni zahir, bukan hakikat sebenar. Dan kita kena faham hak tadi tu. Nabi Adam cakap derhaka kerana dia pangkat tinggi di sisi Allah, dia rasa salah benda ni. Jadi dia kena sebut benda ni, silap aku derhaka. Dia akan sebut lagu tu. Dia kena faham gitu pada pihak dia. Tengok. Iaitu pada masa ia di dalam syurga, 2 laki isterinya, kemudian daripada dijadikan Allah daripada alam Adam kepada alam wujud. Maksud dia Nabi Adam ni sebelum wujud dia tak ada lah. Dia duduk di alam yang tak wujud, tak tahu nak jadi. Kemudian Allah Ta'ala jadikan. Mana Allah Ta'ala keluarkan Nabi Adam ni daripada alam yang adam, alam yang tiada, kepada alam yang wujud, yang kita boleh tengok dengan mata kepala. Allah Ta'ala jadikan Nabi Adam ni. Tu kita ni daripada tak ada kepada ada. Tu kalau orang mengaji tauhid kan, sebut banyak kali dah. Wujud kita ni telah didahulukan oleh tiada. Wujud kita sekarang ni, kita ada sekarang ni, kita ni sebelum ada tak ada dulu. Kita ni tak ada tu bila? Dulu. Kita telah didahulukan oleh tiada yang dahulu. Bahasa Arab dipanggil Adamus Sabiq. Jangan Adam, dia ain. Adam, tiada. Kita ni telah didahulukan oleh tiada. Tiada tu di mana? Dulu. Dulu tu kita tak ada, sekarang ni kita ada. Bermakna daripada alam tak ada kepada alam ada. Itu nikmat pertama yang Allah Ta'ala beri kat kita, nikmat dijadikan. Sebelum ni hang tak ada, hang bukan ada. Jadi bila Allah Ta'ala jadi, hang dah dapat nikmat dijadikan. Sama Nabi Adam, tak ada alam yang tiada kepada alam yang wujud ada. Nampak dia sebut tu. Kemudian kata Allah berfirman, Tuhan berfirman kepada keduanya, yakni Nabi Adam dan Hawa. Allah Ta'ala kata apa? Wahai Adam, duduklah kamu berdua, kamu kedua bersuka-suka di dalam syurga ini. Makanlah apa yang kamu kedua suka makan, dan pakailah oleh kamu kedua akan apa yang kamu kedua mahu pakai. Nak pakai apa pakai, nak makan apa makan, tak ada larangan. Ni dalam syurga Allah Ta'ala kata kat Nabi Adam. Dan ambil apa mahu di hati, di dalam syurga ini bersuka-suka. Nak ambil apa ambil. Allah Ta'ala kata kat Nabi Adam. Okey? Hanya jangan kamu hampir kepada pohon kayu. Jangan kamu pergi dekat pohon kayu ni. Rupanya di sini pun disebut. Kata setengah ulama, gandum. Pokok yang Allah Ta'ala tak beri pi tu, pokok gandum. Tu sebut tu.
pohon gandum. Kata setengah ulama lainnya, setengah ulama lain kata bukan gandum. Itu yang mari pendapat kata pokok kurma tu, bukan pokok sawit, pokok kurma. Dia kata jangan pi kat pokok kurma ni. Tu. Yang lain ikut hamba. Sekiranya kamu berdua hampir kepada pohon ini dan kamu kedua makan akan dia, akan buah daripada pohon ni, kata Allah, nescaya derhaka kedua kamu. Nampak? Nescaya jadi derhaka kedua kamu. Ni zahir ayat ni. Nampak tu kena mengaji beri nampak. Pegang zahir kan. Pegang zahir Nabi buat dosa. Sebab tu cara zahir ni mengaji faham zahir. Hakikat dia bukan lagu tu. Aku tengok tafsiran ulama. Rupanya hal yang demikian tegah itu, yang Allah tegah tu, dapat tahu kepada syaitan. Jadi benda yang Allah Ta'ala larang ni, syaitan dapat maklumat. Iblis ni dapat maklumat yang kata larangan terhadap pohon kayu ni, terhadap Nabi Adam dengan isteri jangan pergi dekat pohon kayu. Maklumat tu, info tu dapat kat syaitan. Sebab masa tu syaitan boleh naik turun untuk main. Jadi dia dapat maklumat tu. Nampak? Maka syaitan pun merusuh, dia kata, keduanya dan ditipu dayanya Adam dan Hawa. Jadi syaitan pun main peranan lah. Bila dapat maklumat lagu tu, dia pun guna helah dia. Dia guna tipu daya dia. Tu sebahagian ulama kata melalui Hawa. Syaitan ni dia guna tipu daya dia melalui Hawa. Hawa ni isteri Nabi Adam. Sebab tu kita orang lelaki boleh lagi, tapi main dengan bini tu orang perempuan jaga. Dia punya pujuk rayu bungkui malam ni nak pergi kuliah, dia punya pujuk tak main kuliah. Bahaya tak bahaya? Sebab tu ada orang habis duit dengan seseorang perempuan, tengok dak lagi, baru duk bergayuk, baru duk cakap dalam telefon. Topak ni tak sahabat berkeping. Pasal apa? Habis dah duit, dengar suara, rasa tak tahulah. Abang sayang semua cukup. Jeng kereng. Tu perempuan bahaya tak bahaya? Jadi syaitan ni dia guna tu Hawa, main peranan, pujuk rayu melalui Hawa. Antara yang dia sebutlah, kalau kita tengok dalam beberapa tafsiran ulama, dia kata gini. Dia kata Allah larang hampa sebab dia tak mau hampa kekal dalam ni. Sebab tu dia tak beri hampa hampir. Dia larang ni supaya hampa tak kekal dalam ni. Tapi kalau hampa nak kekal duduk sini, tak mau pindah mana-mana, kena makan buah ni. Tu iblis, syaitan, dia guna ayat tu kan. Allah Ta'ala larang tu sebenarnya dia tak mau hampa ni kekal di dalam ni. Jadi kalau hampa nak betul-betul kekal dalam ni, serenok duduk dalam ni, hampa tak mau keluar mana-mana, kena makan buah tu. Nampak iblis kan. Lepas tu dia habak kat Hawa, Han nak duduk dalam ni, syok semua ada. Han tak syok ke dapat baju macam-macam, makan Han tak kena masak apa semua, Han tak mau lah. Dia duduk buh racun tu. Hawa kata nak tak mau pergi mana-mana, Han kena ajak suami Han makan. Tu jahat tak jahat syaitan ni. Buatlah. Lalu terikutlah apa tipu daya syaitan itu, dan hampir kepada pohon yang ditegah Tuhan itu, maka jatuhlah murka Tuhan ke atas keduanya, dikeluarkan Allah akan keduanya dari dalam syurga itu, dijatuhkan ke dalam bumi ini. Lihat tafsir Al-Quran Marbawi lagi. Kita tengok Quran, tafsir Quran, kitab tu nama dia tafsir tu Marbawi. Dia buat, Syekh Idris Al-Marbawi buat tafsir Marbawi, bukan kamus Marbawi, tafsir Marbawi ada. Dia akan cerita detail sebab-sebab tu. Sampailah kita faham. Jadi Nabi Adam ni dia tak mau minta syafaat sebab dia duk ingat benda ni, duk ingat kesilapan dia ni. Itu detail kan tu. Yang disebut di sana pada bicara ini, dalam bab ni boleh tengok tafsir Marbawi, cerita tentang Nabi Adam makan buah tu.
Maka itulah yang dikatakan oleh Nabi Allah Adam akan dirinya sudah derhaka pada Tuhan. Yang ni dia jawab tadi, aku derhaka tu. Dia jawab sebab ni aku tak berani nak minta, sebab aku ada kesalahan, kata Nabi Adam. Maka malu muka ia, Nabi Adam, terhadap Tuhan minta syafaat orang-orang. Jadi dia tak gamak nak tunjuk muka dia kepada Allah, sebab dia malu kesilapan tu. Maka lalu berkata ia, diriku, diriku, diriku. Hak sebut tadi nafsi, nafsi, nafsi tu. Dia pun sebut kalimah tu, yakni lepaskan olehmu sekalian dan biarkan aku membawa hal seorang diriku, dengan sebab malu ia akan Tuhan sebab ada kesalahannya itu. Jadi nafsi-nafsi itu tafsiran dia, jangan kacau aku lah, jangan duk ganggu aku. Aku malu nak minta kat Tuhan sebab aku ada salah. Jadi kalau boleh, hampa jangan duk kacau aku, hampa jangan duk suruh aku minta, aku malu. Tu nafsi, nafsi, nafsi tu. Bila manusia yang ketika itu mendengar alasan Nabi Adam, senyaplah. Nak buat apa ni? Tak kata apa, kecewa. Pasal Nabi Adam tidak boleh minta syafaat. Nampak? Kemudian barulah dia kata, izhabu ila ghairi, izhabu ila nuhin. Kita berhenti tu. Barulah Nabi Adam sebut, pergi oleh sekalian kamu, pergi kepada Nabi Nuh. Baru nak pergi jumpa Nabi Nuh pula. Macam mana alasan Nabi Nuh nanti? Bulan depan. Jadi kita berhenti macam tu. Izhabu ila ghairi, izhabu ila nuhin. Wallahu a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ta'ala wa ta'rifin warzuqna ya rabbi faman nabiyyin wa zal mursalin wa ilhamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin.